Okey, cikgu kelas awak yang lain banyak yang dah masuk bab 5. Jadi mun cikgu dapat, cikgu nak fokus pada bab 5. Tapi cikgu sih mau laju lah sebab cikgu semua awak si faham dengan apa yang dia ajar. Jadi supaya cikgu nak mun dapat cikgu nak sedang-sedang. Jadi cikgu laju sikit. Cikgu bagi awak nota. Nota tu pastikan awak salin. Salin nota tu. Yang penting awak salin. Apa yang cikgu tulis, salin. Mun awak ada duit lebih, awak nak print pun boleh. Tapi cikgu sih galakkan lah awak print sebab mun awak tulis, awak tulis dan awak masa tu dan awak baca, at least awak lebih mengingat, lebih senang ingat. Macam tu. Kalau cikgu galakkan awak menulis. Dalam awak menulis, awak boleh mengingat. Jadi cikgu si bapa sihat nah gitu sebenarnya. Kita bahai bapa gitu sama juga. Jadi kita akan kita akan cuba habiskan untuk subtopik 4 topik 41 ya. Jadi awak sebelum buka buku lah sebab cikgu dah compilekan benda yang penting dalam slide cikgu. Yang cikgu ringkaskan dalam slide cikgu. Jadi untuk tu awak selepas habis kelas awak hanya perlu salin nota saja. Siapa seorang tu? Cikgu saya nampak nama. Lupa cikgu. Zulfan juga. Zulfan. Lupa aja cikgu dengan Zulfan. Okay. Jadi cikgu akan mula kerja kelas itu sebab cikgu takut lepas tu awak akan ada kelas lain. Cikgu akan ambil masa kelas awak. Jadi eloklah cikgu nak ambil masa kelas lain awak. Sebab masa awak nak belajar subjek lain. Jadi untuk tu cikgu nak ambil masa cikgu pun untuk cikgu ajar awak. Okey. Baik, cikgu akan off kamera. Cikgu akan off kamera supaya awak semua lebih data awak si banyaklah gunalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Waalaikumsalam. Salam, bagus. Jadi hari itu kita akan mula belajar matematik lah. Pula. Kita akan subjek awal pagi tu matematik ah. Jadi apa yang awak akan belajar itu awak akan belajar subtopik yang baru. Okey, sebelum cikgu akan mainkan sikit video supaya awak semua nampak apa secara keseluruhannya awak akan belajar sepanjang 3 minggu tu. Secara mudahnya, secara kasar. Okey. Cikgu akan mainkan video. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Nampak sih video cikgu? Nampak cikgu. Nampak Okay, cikgu nak terang sikit. Dengar cikgu.
slide tadi. Okey. Ya, secara ringkas apa yang awak akan belajar sepanjang hari itulah. Babia tadi lebih fokus pada nisbah cikgu dan adik. Jadi, ia akan benda yang awak akan fokus sepanjang hari itu. Iaitu topik 4.1 iaitu nisbah. Okey. 4.1 nisbah. Minggu ke-30. Minggu tu minggu ke-30 awak. Tarikhnya 7 September 2021. 2021. Jadi, mula kita belajar, jangan nak tidur. Jangan awak nak tidur. Kita belajar tu. Okay? Apa objektif pelajaran awak? Apa yang awak mesti dapat hari tu? Jadi, first sekali, awak boleh menulis nisbah dalam bentuk A, B dan C. Itu penting. Dalam bentuk A, B dan C tu. Lepas tu yang kedua, menentukan nisbah, setara dan pemudahkan nisbah. Ada 2 G tu. Awak boleh menentukan nisbah. Dan yang kedua, awak boleh mempermudahkan nisbah. Siap. Lepas ya, yang ketiga, awak boleh menjawab 3 daripada 6 soalan yang diberikan. Awak boleh jawab soalan cikgu 3 daripada 6. Maksudnya mesti dapat 3 betul. 3 betul daripada 6 soalan. Okey. Untuk nisbah, secara asas nisbah tu, apa dimasukkan nisbah? Jika awak perasan video tadi, nisbah adalah perbandingan antara unit yang mempunyai kuantiti yang sama. Ingat, dalam nisbah, nya mesti kuantiti yang sama. Si boleh kuantiti si sama. Buka printer jap. Warna hitam. Okey. Yang mesti unit yang sama. Contohnya, monya kg. Kg je monya gram. Gram je monya meter. Meter je nya si boleh ada campur-campur. Jadi nisbah tu nya mesti unit yang sama. Yang kedua, untuk jari nisbah tu, kuantiti unit yang berbeza mesti ditukar kepada unit yang sama. Okey. Mun kuantitinya yang berbeza, mesti kita tukar kuantiti yang sama. Okey. Awak boleh langgar selepas tu. Itu adalah contoh soalan. Contoh soalan lah. Kita langgar soalan itu. Jika perasan, tulis nisbah panjang 7 cm ke 4 cm dalam bentuk A kepada B dan ataupun A over B. Ini ada degek sama ada A over B, A kepada B ataupun A over B. Jadi penyelesaiannya awak ambil je lah. Sebab tu awak langgar unit lo. Langgar unit tu. Langgar unit. Sama si. Okey, munnya sama, jadi awak si perlu tukar. Jadi awak boleh terus masukkan. Jadi yang akan dapat, awak akan boleh macam tu ya. 7, 4. 7, 4. Yang kedua, yang mesti ada titik bertindih. Yang kedua, jadikan A over B. Jadi awak masuk aja 7, 4. Ingat, cikgu madah sekali ya. Yang first step awak mesti mula adalah mesti ada noktah bertindih. Noktah bertindih tu adalah yang tu. Benar yang ada titik tu, dua titik tu. Titik, titik. Yang kedua, unit sama. Okey, mun awak nak kata syarat awak nak kata nak satu titik, okey. Awak polah duk macam tu. 7 cm 4 cm. Okey, ya dah pertama dah, awak dah buat yang pertama. Yang kedua, unit sama. Okay, unit sama. Okey, awak nak unit ni. Sentimeter. Okey, mun unit yang sama, awak boleh hilangkan unit dia belakang ya. Jadi, yang ketiga, pemudahkan. Pemudahkan tu maksudnya, mau benda yang dapat kecil ke kita kecilkan. Kita kecilkan. Tapi, awak nak tu, 7 tu bagi 2, si dapat. Bagi 3, si dapat. Bagi dengan 5, si dapat. Si dapat sebabnya nombor perdana. Tu bagi 2 dapat. Tapi, untuk bagi 2, mesti tu bagi 2 awak.
Tadi si dapat. Jadi sebabkannya si dapat, kita terus ingkahnya 74. Apa aja dengan soalan B teh? Soalan B teh awak dah dapat soalan 1 teh. Ya awak terus ingkahlah 74. 74. Okey. Untuk soalan yang kedua itu 3 km dan 1,500 meter dalam bentuk A nisbah B. Okay. Untuk nota awak, mungkin awak tahu meter kepada km, meter kepada kilometer, awak kena bahagi 1000. Bahagi 1000. Mon km kepada meter, awak darab 1000. Ya, awak boleh ingat. Ingat betul. Meter kepada kilometer, awak bahagi 1000. Kilometer kepada meter, awak darab 1000. Ya, penting. Jadi itu awak nampak situ. 3 km kepada meter. Okey. First kali mun cara cikgu akan mula notah bertindih. Okey, untuk yang itu cikgu akan mula notah bertindih dulu. Notah tindihnya okey, 3 km bertindih 1,500 meter. Okey, dah dapat tu dah. Awak nangkah unit yang sama. Okey. Jika kita pasang tu unitnya sama. Jadi apabila unit sama, kita akan jadikannya unit yang sama. Unit yang sama. Jadi tu km kita jadikan dengan meter, ni akan kita darabkan dengan 1000. Jadi situ okay, cikgu akan nampakkan lagi benda tu supaya awak lebih jelas. 3 km nota tindih 1,500 meter. Okey. Jadi kita akan mula macam tu. 3 darab 1000 meter sebab 1,500 meter. Kita ubahkan 3 km tu jadi 1,500. Jadi kita akan dapat 3,000 meter 1,500 meter. Okey, 3,000 meter kepada 1,500 meter. Okey. Ada soalan. Okey, kena kita dapat ubah tu kepada km. Apa tahu? Ada yang tahu sih? Cik awak je. Cik awak. Okey. Sebab pertamanya okey, itu cikgu akan guna pen warna merah lah supaya awak nampak. Okey. Jika awak pasang situ, okey. Mun cikgu markir itulah 3 km kepada 1,500 meter. Jadi cikgu akan ubah tu jadi km . Bila cikgu ubah jadi km, nyo akan bagi 1,500. Bagi 1000. 1,500 meter bahagi 1000. Yang akan dapat 1,5 km 3 km. Sebab si dapat adalah sebab ini adalah perpuluhan. Okey, dalam nisbahnya si mau ada satu titik puluhan. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Si mau. Okey. Cikgu padam dulu. Cikgu nak pakai pen hitam senang. Yap. Yang pertama, dalam nisbah tidak boleh ada nombor perpuluhan. Yang kedua, nombor pecahan. Jadi tidak boleh ada nombor
perpuluhan dan nombor pecahan. Tidak boleh. Jadi nombor yang ada boleh digunakan hanyalah nombor yang tidak ada nombor perpuluhan, nombor pecahannya, iaitu nombor bulat. Nombor bulat. Sebab itulah cikgu terus tukarkan 3 km ni jadi meter. Sebab kalau cikgu ubah 1500 ni, dia akan jadi perpuluhan. Okey. Cikgu akan teruskan dengan yang soalan tadi. Cikgu akan teruskan dengan yang situ tadi. 3000 meter nisbah 1500 meter. Okey, yang satu nota ini ada dah. 2 unit yang sama. Okey, unit yang sama dah ada. Jadi awak boleh potong unit. Potong unit ya. Dalam nisbah 2 awak boleh potong unitnya apabila unit yang sama. Potong unit tu. Jadi awak akan dapat 3,000 1,500. 3,000 kepada 1,500. Kemudian awak permudahkan. Apabila permudahkan, yang akan jadi 3, awak akan jadi pemudahkan bahagi. Contoh cikgu tu bahagikan dengan 1,500, cikgu akan dapat 2 kepada 1. Jadi untuk tukarkan kepada pecahan, awak tulislah terbalik 2/1. Biar aja. Okey, setakat tu faham sih? Paham Berarti- cikgu. Okey. Paham. Jadi cikgu akan teruskan dengan tu dah. Jadi untuk yang tu membandingkan 3 kuantiti. Jadi apa yang maksudkan dengan membandingkan 3 kuantiti ni? Okey, nisbah 3 kuantiti adalah perbandingan di antara 3 kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey. 3 kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Nisbah 3 kuantiti ditulis sebagai A kepada B kepada C. A kepada B kepada C. Kalau awak lihat tadi, yang di situ A kepada B saja. Tapi yang di sebelah tu A kepada B kepada C. Step by step. Tu step by step tadi. Cara-cara awak nak ubah tadi. Yang first, ungkapkan dalam titik bertindih. Yang kedua, unit yang sama. Dan yang ketiga, dalam bentuk termudah. Step by step awak, mesti awak ikut. Yang pertama, mesti awak pola dalam titik bertindih. Yang kedua, mesti sama unit. Apabila dah awak cek duit gear betul lah. Yang ketiga, mestilah dalam unit yang termudah. Okay. Dan kat situ, 4 meter kepada 5 meter kepada 7 meter. Okey, penyelesaiannya. Okey, first, cek dulu. Tadi, soalan jawapan tadi. 4 meter, 5 meter, 7 meter. Okey, jadi tu langkah 1 tulis dan nota tindih. Betul lah. Nota tindih, betul. Jadi langkah keduanya, terus kita nanggai unitnya. Langkah 2, nanggai unit. Okay. Langkah 2, unit. Apabila unitnya sama tu, awak boleh potong unit tu. Tup. Apabila dah potong, yang akan jadi 4 kepada 5 kepada 7. Sebab orang kat situ, unit dah sama dah. Jadi, awak boleh ubah dah. Boleh nak, kata orang nak tukar unit lain lagi. Sebab unit dah cun-cun dah sama dah. Perlu awak tukar lagi. Jadi awak terus masuklah. Yang ketiga tadi, pemudahkan. Okey, pemudahkan tu dah kecil dah. Siap lagi dapat diubah kita tu. Mau awak bahagi pun siap dapat diubah lagi. Jadi, awak akan dapat 4 kepada 5 kepada 7. Jadi, untuk soalan B,
Soalan B, 2 minit kepada 20 saat kepada 110 saat. Jika perasan situ, okey, saat, minit. Jadi, mun awak nangga yang ongkos macam tu, awak kena ubahkan jadi yang kecilnya. Contoh, okey. Sebab situ orang nangga situ saat, minit. Jadi, apabila saat dah ada RM2 tu, jadi yang RM1 tu awak tukar kepada saat lah. Sepuluh bingung lagi. Sepuluh bingung tukar minit kah kepada saat kah? Sebab RM2 kecil tu pun dah saat. Tu saat. Awak pula macam tu lah. A, B, C. Okay, sebab kan RM2 tu pun dah saat, jadi awak perlu nak fikir panjang lagi, awak tukarkan yang tu jadi saat terus. Okay. Penyelesaiannya, okay, itu cara pengiraan 2 minit kepada 20 saat kepada 110 saat. Langkah pertama. Okay, langkah pertama, tulis dalam titik bertindih. Tu dah tulis dalam titik bertindih. Yang kedua, pastikan unit yang sama. Okay. Jika cikgu perasan situ, unit sama. Jadi, mun awak perasan juga unit yang sama, awak ubah. Cikgu dah pada adik, saat RM2, jadi yang depan tu tukarlah saat juga. Awak tukar saat, 2 minit bersamaan dengan 2/60. Okey, untuk apa faham lagi? 1 minit bersamaan 60 saat. Jadi 2 minit bersamaan 120 saat. Awak faham. Mesti awak faham. 1 minit 60 saat, 2 minit 120 saat. Jadi apabila awak dapat tu 2 minit bersamaan dengan 2/60 saat. Jadi awak akan dapat 120 saat. Okey. Aja masukkan dalam tu 120 saat kepada 20 saat kepada saat. Apabila unit dah sama dah sama dari unit tu, dah betul dah. Jadi awak boleh potong unit ni. Jadi akan ada 120 untuk salah dulu. 120 kepada 20 kepada 110. 110. Okay. Jadi awak dah ubah tu, awak kena jadikannya, awak kena permudahkan. Awak akan dapat 12 kepada 2 kepada 11. Okey, macam ni cara nak permudahkan, cara senang. Kita akan guna FSTB. Faktor sepunya terbesar. Jadi tu cikgu akan ajar selepas tu. Selepas tu cikgu akan ajar supaya awak senang tahu macam ni cari yang dipermudahkan dengan cara senang. Okey. Setakat tu boleh Beras? Boleh cikgu. Boleh ya. Jangan risau, cikgu akan beri tu dalam grup awak supaya awak boleh rujuk lah. Okey, dalam bentuk yang termudah. Last tadi dalam bentuk termudah. Yang ketiga. Tentukan sama ada nisbah diberikan ialah setara. Setara. Apabila menentukan nisbah setara, darabkan atau bahagikan setiap kuantiti dalam nisbah diberikan dengan nombor yang sama. Okey, nombor yang sama. Kita angkat contoh situ. 4 kepada 8 dan 24 kepada 48. Okey, macam mana kita nak menentukan nisbah tersebut adalah setara. Okey, setara bukan sama, setara. Sekejap cikgu nak ubah slide. Ini slide. Okey, setara.
Menentukan nisbah setara. Okey, kita nak menentukan nisbah sama ada nisbah itu setara ataupun tidak. Okey, yang pertama, pada situ penyelesaiannya 4/8 sama ada setara sih dengan 24/48 tu. Okey, untuk menentukan sama ada setara ataupun sih, untuk cara cikgu Cara cikgu, okey, yang pertama cikgu akan ambil 3 nombor depan tu. Cikgu akan ambil nombor depan tu. Okey. 4 darab berapa? Jadi 24. Mestilah darab 4 darab 6. 4 darab 6. Okey. Sekejap. 4, kita 4, 24. 4, 24. Jadi sebabkan situ, apa sih situ? 4 jadi berapa? 24. Nak cikgu tulis dah. Okey. 4 kepada berapa? Jadi 24. Mestilah awak darabkan dengan 6. 6. Lepas ya, kedua, okey, 4 darab 6 bersamaan dengan 24. Okey, untuk awak checking nombor yang seterusnya, awak kena pola macam tu. Okey. 8. Awak mesti darabkan udik dengan 6 teh. Darab 6 udik. Awak akan dapat berapa? 4 darab 6 berapa? 4 darab 6 sama dengan 48. Apabila awak guna kereta, 4 darab 6 sama dengan 28. Betul? Jadi, apabila awak dapat tu nombor yang awak darabkan 6 tadi, nombor yang sebelah tu, awak dapat 4 darab 6, 24. 8 darab 6, 48. Jadi, itu adalah nisbah setara. Nisbah setara. Sama juga mau awak kira dalam perhiasan tu. Pernah tak? Okey. 4, awak ambil 3 nombor. 4 darab 6, nisbah 8 darab 6. Awak dapat 24 kepada 48. Jadi apabila awak dapat nombor yang pertama tu, awak dapat udik nombor kedua tu. Jadi maka 4 kepada 8 bersamaan dengan 24 kepada 48. Kedua-dua adalah nisbah setara. Jadi dia adalah nisbah setara. Okey, nisbah setara. Untuk yang kedua tu, okey. Tu kita langgar. 5 darab berapa? Jadi 15. Jadi mestilah 5, awak angkat situ pun 5 darab 3. Apabila tu 5 awak dah darab dengan 3, mestilah sebelah tu pun awak darab 3. 8 pun awak darab 3. Jadi jawapannya awak dapat 15/24. Anda angkat situ, okey 15 sama. Tapi 24 si sama. Si sama tu. Jadi apabila awak nampak 2 IG tu si sama, 2 tu si sama, bermaksud tadi nya adalah si setara. Maka 4 kepada 8 tidak sama dengan 15 kepada 32. Kedua-dua nisbah adalah tidak setara. Ya cara awak nak tahu nisbah setara atau nisbah si setara. Okey, ada soalan si kelas? Saya ada soalan cikgu. Setakat tu saya faham. Saya kata faham, okey. Tu cara kita nak cari tadi, permudahkan tadi. Ingat step cikgu tadi? Yang pertama, kita notah bertindih. Yang kedua, unit yang sama. Yang ketiga, permudahkan. Jadi, tu yang ketiga tu cikgu nak ajar cara awak nak permudahkan tu. Okey, untuk awak faham cara nak permudahkan tu, cikgu ambil sikit soalan. Tu
Soalan tu soalan terlampau hebat lah. Cikgu ambil soalan tu lah. Cikgu ambil soalan tu senang untuk awak. Jadi untuk awak cari nisbah yang termudah menggunakan nombor tu, caranya adalah awak pola FSTB. FSTB iaitu faktor sepunya terbesar. Okey, macam ni cari faktor sepunya terbesar tu. Caranya awak pola macam tu, dengan situ. Okey. Awak pola tu 4, 22, 14, 28. Untuk cara cikgu, biasa cikgu pola, cikgu akan guna nombor perdana aja. Contoh nombor perdana 2, 3, 5, 7. Cikgu guna tu. Cikgu guna 4 3 nombor tu. Macam ni caranya. Okey. Itu cikgu nak guna nombor 2. Nombor 2. Cikgu masuk ke situ 2. Okey. 42 bagi 2. Apabila awak bahagikan 2, awak akan dapat 21. 14 bagi 2, awak dapat 7. 28 bagi 2, awak dapat 14. Jadi apabila awak dapat tu, cari lagi. Dapat si untuk dibahagi lagi. Okey, dapat terbagi dengan 7. Awak bagi dengan 7 lagi. Awak bagi dengan 7. Okey, 7. 21 bagi 7. Awak cuba sikit-sikit. Cuba sikit-sikit. Dapat si. Nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7. Okay, macam cikgu makin nombor 7. 21 bagi 7 sama dengan 3. Jadi 7 bagi 7 sama dengan 1. 14 bagi 7 bersamaan dengan 2. Okey, nombor seterusnya tu. Dapat si bahagi. Dapat si bagi kelasnya tu. Dapat si. 3, 1, 2 tu. Dapat si. Dapat dibagi si nombor tu. Dengan nombor yang selepas tu. Sama ada 2, 3, 5, 7. Dapat si. Si dapat. Si dapat dibagi. Sebab, menggunakan langkah situ, 3 bahagi 2, si dapat. Sebabnya akan dapat nombor puluhan. Cikgu semua nombor puluhan. Okey. 1 dibagi 2, si dapat juga. Sebab nombor puluhan. Cikgu semua nombor yang ada puluhan. Okey. Mudah awak si dapat nak bahagikan lagi nombor tu. Jadi, itulah jawapan untuk pemudahkan yang nisbah termudah. Jadi, jawapannya adalah, okey, awak akan dapat macam tu. Awak pola macam tu terus pun boleh. Jawapannya 3/1 nisbah 2. Jadi, ya jawapannya awak boleh terus tulis jawapan. Boleh. Tapi cikgu nak awak pola dalam bentuk jalan penggiraan. Jadi, cara untuk jalan penggiraannya, awak pola macam tu. 42 nisbah 14 nisbah 28. Jadi situ, yang situ, iaitu awak bawa pergi bawah tu. Jadi situ, okey, itu awak bawa pergi bawah. Awak akan dapat 2/7 bersamaan dengan 14. Jadi awak dapat 14 tu, apalah je lah macam tu. Sama dengan 42 bahagi 14 dalam kurungan, okay, 14 bahagi 14 kepada 28 bahagi 14. Awak akan dapat jawapan 3/1/2. Itu jawapannya. Ia adalah jawapan untuk
soalan A tadi. Untuk soalan B, itu lain pula. Lain. Awak si boleh guna FSTB. Sebabkannya nombor pecahan. Si boleh. Nombor pecahan dan nombor perpuluhan, awak si boleh make FSTB. Okay. Awak mesti buatnya jadi, awak mesti olah benda tu, awak mesti jadikannya pecahan tidak wajar. Cikgu ajar macam ni cari pecahan tidak wajar. Contohnya ni, apabila pecahannya tu A, B over C. Jadi awak akan dapat macam tu. C awak darabkan dengan B, darab dengan A, tambahkan dengan B over C. Ya jadikan pecahan tidak wajar. Jadi untuk jadikan pecahan tidak wajar ni, macam tu, awak jadikanlah pecahan tidak wajar. Okey, macam tu. Awak akan dapat 8 darab 1, 8. 8 tambah 5, 13. 13, bukan 13. 13 lah. 13 per 8 kepada 4 5 kepada 4. 3 tu sebenarnya macam tu. 3 tu nya macam 3 per 1 sebenarnya. 3 per 1 sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi untuk awak ubahkan tu jadi pecahan tidak wajar, apalah macam tu. 3 per 1. Okey je lah. Jadi 3 per 1. Sekejap cikgu nak okey. Cikgu balik lagi. Jika awak nampak pecahan tu, ingat kata-kata cikgu lagi tadi. Untuk pecahannya si boleh ada pecahan yang kata orang nisbah tu si boleh ada nombor pecahan. Sebab tu pecahan, cikgu semua pecahan tu. Jadi untuk jadikan nisbah tu si pecahan, cara dia kita darabkan, cari nombor tu. 1, 4, 8. Okey, nombor tu paling besar cikgu nangga. Nombor tu paling besar, 8 libah tu 8. Jadi untuk jadikannya pecahan, untuk jadikannya nisbah yang bukan pecahan tu, jadi awak kena olah macam tu. 13 per 8 darab 8. Okey, 5 per 4 darab 8 kepada 3 per 1 darab 8. Macam ni. Bila awak dapat dia, awak selesaikan. Okey. Selesaikan, awak akan dapat macam tu. Awak akan dapat apabila awak kalkulator lah. Nak kata awak akan kalkulator, awak akan dapat jawapan 13 kepada 10 kepada 24. Ya jawapannya. Cikgu nanya, awak tahu sih makai pecahan dalam kalkulator? Ingat cikgu. Tahukah? Awak tahukah makai Tahu pecahan? cikgu. Mun awak tahu, cikgu supaya ajarlah macam ni cara guna pecahan. Coba kira tu dapat sih dalam 13 tu. 13
per 8 darab 8. Sama sih jawapannya. Jap cikgu. Kira lah, kira. Dapat sih awak jawapan 13 je. 13 per 8 darab 8. Apa kata? Tiga belas 8 per 8 cikgu. Ha? 13 8 per 8 ke satu? 13 per 8 darab 8. Jap. Dapat sih. Dapat cikgu. 13 jawapannya cikgu. 13. Jadi betul lah kiraan cikgu tu. Jadi untuk pecahan tu pastikan awak untuk yang nisbah tu, jawapan nisbah tu nak pastikannya si dalam pecahan. Nisbah tu nya si mau ada perpuluhan, nya si mau ada pecahan, nya si mau ada regek tu. Pecahan dan perpuluhan. Jadi tu tiap pecahan, nya si mau ada pecahan tu. Nya semua ada pecahan. Jadi awak kena tukarnya jadi nombor nisbah yang nombor bulat je. Bulat. Okey, untuk nombor yang nisbah nombor puluhan. Nombor puluhan. Tu. Untuk nombor puluhan tu, kita boleh habaikan dulu. Nak cikgu ajar lagi. Okay, untuk nombor tu, nombor pecahan tu, nombor puluhan tu, caranya senang je. Mun awak nampak nombor puluhan dua-dua nombor puluhan tu. Kita perhatikan, yang ni yang panjang. Yang paling panjang. Maksudnya paling ke belakang. Lepas nombor puluhan. Kita anggap tu. Tembak tu. 1, 2, 3. Okey, tu 3 gig. Tu 2 gig je. Jadi kita pakai yang tu. Okay. Untuk penyelesaiannya, okay, 0.36. Okey, kita ambil besar sikit uang. 0.216. Jadi, awak alihkan titik puluhan tu ke belakang. Jadi, sampai yang paling hujung nombornya. Jadi, cikgu alihkan sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali cikgu alih. 3 kali cikgu alih. Jadi, apabila depan tu pun, jadi situ nak awak akan dapat 216. Jika belakang tu awak alihkan 3 kali, depan tu pun awak alihkan 3 kali. Mesti sama. Boleh sama. Okey, alihkannya 3 kali, awak akan dapat 1, 2, 3. Okey, 3 kali. Okey, macam ni yang kosong tu. Kosong tu awak kena letak balik kosong. Kosong. Dan awak akan dapat 360. 360. Jadi mun awak dah dapat nombor yang macam tu, nombor 360 tu dengan 216 tu, awak carilah pakai FSTB, awak pemudahkan lagi. Pemudahkan pakai FSTB. Macam cikgu ajar di. Okay. 360216. Awak bagikan dengan 2. Awak akan dapat. Cikgu 3 sekali. Okay. 360 bagi 2, awak akan dapat 180. Dan tu 216 bahagi 2, awak akan dapat 108. Okey, mun awak langgar situ, masih boleh pun bagi lagi. Ingat, nombor perdana yang awak boleh bagi, untuk senang lah. Awak pakai 2, 3, 5, 7. Tu nombor perdananya. Awak boleh pakai. Okay, macam cikgu nak pakai nombor 2 UD. Untuk senang lah. Senang. Okay, 2 UD, 180.
bahagi 2, awak dapat 90. Okay. 108 bagi 2, awak dapat 54. Awak nak maki 2 pun boleh. Macam tu awak maki 2 pun boleh. Okay. Macam cikgu nak maki 3. 3. Jadi situ 90 bagi 3 akan dapat 30. 54 bahagi 3 akan dapat 18. Okey, yang 4 rupa tu macam boleh lagi bagi 3. Bagi 3 udik. Sebab, okey. Bagi 3. Okey, cikgu nak alihkan. Cikgu nak alihkan supaya ada ruang sikit. Cikgu alih atas sikit. Cikgu alih atas sikit. Okey. Okey, pen hitam pula. Pen hitam. Jadi tu apabila nampak tu boleh bagi 3 dik, bagi 3 dik. 30 bagi 3 dapat 10. 18 bagi 3 awak dapat 6. Okay. Tu pun masih boleh bagi dengan 2. Awak bagi 2. Bagi 2 awak akan dapat 5. Awak dapat 3. Okey. Bila nampak tu 5, 3 tu dah si boleh bahagi ke dah. Jadi pemudahkan jawapan pemudah tu awak akan dapat 5 kepada 3. Jadi tu adalah FSTB. Okey, faktor sepunya terbesar. Jadi awak dapat faktor tadi adalah 5, 3. Berapa ribah ya? Faktor sepunya pula. Awak dapat jawapannya tadi 5, 3. Ia adalah jawapan untuk pemudahkan. Awak makin je nombor faktor tu sebenarnya. Tapi bukanlah awak mengira faktor awak tu ambil ribah tu. Bukan. Faktor sepunya terbesar adalah tepi tu. Tu adalah faktor sepunya terbesar. FSTB sebenarnya. Tu adalah FSTB. Yang 2, 2, 3, 3, 2 tu. 2 darab 2 darab 3 tu darab tu 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 2 sama dengan berapa tu? Cikgu nak kira dulu. 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 2. Jadi 72. Okey. 72 tu adalah FSTB. 72 tu adalah FSTB. Yang ribah tu bukan, tapi kita gunakan FSTB tu dalam perkiraan tu untuk cari nilai yang termudah supaya awak senang tahu, kata orang. Okey. Okey, quiz. Tu. Kira lo, tolong cikgu kira. Awak dapat si jawapan yang cikgu mahu. Okey. Cikgu nak awak permudahkan. Tu 1 kilo kepada 200 gram kepada 8,800 gram. Awak kira. Ingat kata-kata cikgu tadi, yang first awak kena buat nota tindih. Yang kedua, unit sama. Yang ketiga, permudahkan. Jadi jawab soalan cikgu tu. Cikgu beri masa dalam 5 minit. 5 ke 6 minit. Jawab. Nampak sih soalan cikgu tu? Das? Nampak juga, nampak. Nampak kira. Kira jawapan ni. Dapat jawapan ni.
Coba cikgu nak ambil contoh supaya awak boleh faham. Ni contoh cikgu tadi. Sekejap cikgu ambil contoh awak. Ni contoh cikgu tadi. Tu contohnya. Okey, cikgu ambil contoh supaya awak faham. Nak luter dia apa? Coba. Cikgu nak ambil contoh awak. Okey. Dah salin soalan sih? Dah salin cikgu. Dah salin, awak nangga tu. Nangga tu. Sama aja soalan sebenarnya. Dengan soalan tadi. Tapi nya 3 gig. Jadi first jadikannya nombor yang sama unit tu. Dah tukar unit cikgu. Hah? Dah tukar unit dah. Dah tukar unit dah? Dah tukar unit. Payah Tinggal pemudahkan cikgu. Mudahkan. Sepuluh nisbah 20 nisbah 18 cikgu. 20? Hampir betul jawapan awak. Hampir betul. Tapi awak ada sikit salah dia. Cuba kira nanas saya. Ya. Hampir betul jawapan awak. 2 cikgu. 2 betul. Jadi jawapannya apa? Apa jawapannya? Betul jawapan tadi? Dah sebut tadi. Sepuluh kepada 2 kepada 18 cikgu. Yes, betul. 10 kepada 2 kepada 18. Okey, cikgu nak tunjukkan. Jawapan apa betul? Okey, macam ni dapat tadi 10 kepada 2 kepada 18. Okey. First kali nak buat nota bertindih. Okey, dah buat dah. Dah buat. Pasal kita pastikan unitnya sama. Unitnya sama. Okey. Awak tukar unit tu. Sebab mun awak tukar tu kelak, awak dapat 0.2. Si mau. Apabila si mau, orang kata unit tu dah 2 gig tu gram. Awak tukarkan depan tu gram. Jadi tu akan jadi 1000 gram kepada 200 gram kepada 1800 gram. Jadi mun awak nampak tu ada banyak kosong tu. Kosong belakang tu. Cara cikgu, cara cikgu lah. Awak boleh potong kosong tu. Awak akan dapat 100 gram. Salah. Cikgu lupa dek. Tu first kali awak potong lo gram ni. Potong gramnya, awak akan dapat 1000 kepada 200 kepada 1800. Okey, kemudian cara nak pemudahkannya dalam yang benda yang banyak kosong tu senang je. Potong tu. Babnya ada kosong 3 gig tu. Jadi potong. Awak akan dapat 100 kepada 20 kepada 180. Boleh potong sih? Gitu, kosong tu. Boleh cikgu. Boleh. Awak potong lagi. Kosong, potong. Awak akan dapat 10 kepada 2 kepada 18. Jadi jawapan awak betul tadi. Okay. Jadi jawab. Cikgu nak buang tadi. Sekejap. Okey, setakat je ada soalan sih? Untuk hari tu. Ada. Okey. Hari tu apa yang awak dah belajar? Cikgu dah terangkan. Satu, first, awak tahu nisbah secara ringkas. Awak tahu apa nisbah tu.
Secara ringkasnya. Yang kedua, awak tahu cara tulis nisbah dalam A, B dan C. A kepada B kepada C. Yang ketiga, awak tahu cara menentukan nisbah setara. Nisbah setara tadi, itulah nisbah setara. Ini nisbah setara tadi. Bukan tu. Tu nisbah setara. Okey ya, nisbah setara. Jadi, yang keempat adalah pemudahkan. Awak tahu cara pemudahkan nisbah dalam bentuk termudah. Jadi, ya dalam bentuk termudah lah. Itulah. Awak dah tahu cara penyeraan dalam bentuk termudah. Okey. Sebelum ya, cikgu nak sebelum tu, cikgu nak terangkan sikit. Cikgu buka kamera. Apa orang Zati, Zulfan pun ada Zulfan tu. Senyap Zulfan. Cikgu nak terangkan sikit apa yang awak perlu pola untuk sampai hari Khamis pula. Secara ringkaslah apa yang awak perlu pola. Tu adalah soalan cikgu yang cikgu beri. Sama aja soalan tu, senang je soalan tu. Awak boleh pola, mun awak dapat betul, memang hebat awak. 6 betul, memang hebat awak. Jadi awak pola pada tu, soalan tu, cikgu bagi masa sampai hari Sabtu juga, sama juga. Cikgu beri tu awak kena buat, kena selesaikan sampai hari Sabtu. Hantar sebelum jam 10 malam. Sama juga hantar sebelum jam 10 malam. Soalan tu senang. Senang je. Saya ada masalah untuk awak kira. Awak boleh kira ikut cara cikgu tadi. Ataupun ada cara awak. Mun awak ada cara yang awak sendiri, awak boleh kira. Tapi cikgu si mahu awak terus dapat jawapan. Cikgu si mahu. Cikgu mahu awak ikut step by step. Langkah demi langkah. Okay? Boleh faham sih, Zulfan? Tati? Faham cikgu? Faham. Bagus. Ya, cikgu mau dengar. Okey. Mun setakat tu je kelas daripada cikgu. Okey, pastikan awak semua siapkan kerja cikgu. Okey, tu sedikit nasihat cikgu. Sekarang tu cikgu nampak dekat kawasan pusat, sekiranya dekat pusat, dekat Tui, dekat Beladi. Kawasan pusat, cikgu nak anggap kes dah naik dah. Kes sangat naik. Cikgu agai awak semua tu belum kena vaksin. Jadi pastikan awak semua stay dekat rumah aja, jangan keluar sini. Mun ada ahli keluarga awak yang belum vaksin ya, padah dengan dekat ketua kampung, siapa-siapa yang boleh menghubung dengan sidak kesihatan supaya ambil vaksin. Jadi kita orang akan dimaklumkan pula. Jadi untuk orang yang siap ada vaksinnya, untuk kita orang lah. Untuk orang stay kat rumah, jangan keluar sini. Takutlah benda tu bukan kita tahu. Jadi cikgu mahu awak stay at home dan pola kerja cikgu. Belajar. Okey? Ya daripada cikgu itu. Okey, terima kasih sebab ada kelas cikgu. Jadi jangan lupa pola kerja rumah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey cikgu.